Hai guys, so hari ni saya nak ceritakan tentang satu model yang banyak request dekat channel saya, iaitu tak lain tak bukan Toyota Hellfire. Velfire. Apa dia? Velfire. Velfire. Toyota Velfire. Bukan Hellfire Hellfire tu adalah api neraka. So nama Velfire ni diambil daripada perkataan velvet plus fire. Sebab Velfire ni dia adalah versi yang lebih sporty daripada Alphard. Mesti ramai korang yang tertanya kenapa ada Alphard, lepas tu ada pula Velfire. Actually benda yang sama je. Ramai yang katakan perbezaan Alphard dengan Velfire ni adalah daripada segi dia punya lampu depan, bumper depan dengan lampu belakang. Tapi come on lah, ini Nasabullah, saya takkan terima jawapan dia macam tu. Mesti ada sebab, mesti ada cerita di sebalik kenapa dulu ada Alphard saja, tiba-tiba ada pula Velfire. Tapi benda tu saya akan ceritakan dalam video yang berbeza, dan hari ni saya akan ceritakan secara terperinci, secara detail tentang Toyota Velfire ni, apa yang korang perlu tahu daripada segi dia punya dalaman, luaran, harga dan sebagainya. So, here we go. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. So ini adalah Toyota Velfire tahun 2018 third generation. Yang ni adalah generasi ketiga. Code name dia adalah AH30. Generasi ketiga ni dia dah dilancarkan lebih kurang pada tahun 2015 dulu. Kemudian tahun 2018 dia ada satu facelift. Yang inilah faceliftnya. Dan bukan tu saja, model yang berada di sebelah saya ni adalah 2.5 ZG Edition. Bermaksud ini adalah generasi yang terbaru, dah siap facelift dan special edition ZG Edition lagi. So ini adalah antara model Velfire yang paling high spec sekali setakat ni. Kalau Velfire dia ada dua lampu, korang boleh tengok banyak chrome kat sini. Dan kalau Velfire dia ada dua lapis grill. Kalau Alphard dia hanya satu saja grill, dia besar tenganga. Daripada segi belakang pula, kalau Velfire ni lampu dia smoke, tak ada color. Kalau Alphard dia warna merah. Itu saja beza dia. Dan untuk versi yang facelift third generation ni, kalau korang nak bezakan, dia ada chrome memanjang dekat sini yang memisahkan di antara bahagian lampu atas dengan lampu bawah. Kalau yang sebelum facelift, dia satu saja lampu dia. So itu adalah antara perbezaan Alphard dengan Velfire, dan versi Velfire sebelum ni dan facelift sekarang ni. So Velfire ni didatangkan dengan enjin 2.5 liter. Tapi mesti korang pelik, mana dia sumbat enjin sebesar 2.5 liter tu kan, dengan hood dia yang pendek macam gini. Nanti saya akan ceritakan dekat bahagian dalam macam mana dia posisikan enjin dia, kat mana dia sembunyikan enjin 2.5 liter ni. Wow, double sliding door. Best gila, senang nak keluar masuk. So Toyota Velfire ni datangkan dengan pilot seat. Kalau korang tengok kat sini, seat dia punya seat besar gila. Siap ada shoulder support. Korang boleh naikkan tight support ni. Semuanya elektrik. Okay, dia boleh baringkan, dia boleh naikkan sampai habis. Dan yang paling bestnya, seat dia ni kalau korang setting, dia boleh jadi katil macam ni. Ya, okey. Nampak tak? Dan korang boleh jadikan katil. Bos, depan ni kita nak pergi mana? Sama je, Alphard pun macam tu juga, sama je. Sini ada satu kompartmen. Okey, kompartmen besar gila. Kemudian sini pun ada. Atas ni ada TV besar gila, korang boleh buka skrin ni. Atas ni ada satu sunroof. Okey, bahagian depan ni. Dan bahagian belakang ni ada satu lagi panoramic roof. Wow, dalam ni dah macam banglo dah. Dia ada ambient light dekat bahagian dalam ni, dia keliling sampai ke bahagian belakang. Dan korang boleh tukar ambient light ni, korang boleh tekan dekat sini. Biru pekat, pink. Wow, hijau dia tak? Ya. Ini kalau waktu malam memang cantik gila lah. Memang dalam ni dah macam banglo dah. Wow. Sebelah sini ada satu tray, korang boleh buka kalau nak letak makanan ke. Ada 4 cup holder. Dan kalau korang nak pergi ke belakang, just turunkan dan kita boleh lalu ke belakang. So jom kita pergi belakang. Apa kata kalau saya depankan habis dan saya pergi ke belakang. So ini adalah ruangan belakang dia. Kalau saya kedepankan habis, second row punya seat ni memang luas gila. Keluasan belakang ni sebenarnya boleh duduk 3 orang sebab dia ada bagi third headrest ni, tapi dia tak ada third seat belt. Ada armrest lagi. Wow, luas gila. Tapi ada satu lagi parts yang paling penting yang korang nak tengok, iaitu dia punya bahagian belakang dia. Dan bila saya lipat seat ni, apa jadi? Jom. So actually dia ada power boot.
Korang boleh buka pakai remote saja. Dan ini adalah dia punya ruang boot dia. Memang sempit gila, tapi sebab saya belakangkan habis seat yang belakang ni, just tarik, dia boleh adjust ke depan habis. Korang boleh configure macam mana seat position yang korang nak. Dan macam ni korang boleh naik lebih kurang 7 orang penumpang. Dan korang boleh letak luggage yang sangat-sangat besar. Actually tak habis lagi, sebab korang boleh lipat seat ni, lipat habis. Dan apa jadi? Okay, nampak tak ada anak panah arrow kat sini? Dan nampak tak benda ni? Ada arrow juga. So benda ni korang kena ratakan dia, samakan dia. Dan bila dia dah rata, baru korang boleh tarik. Kalau tak rata, korang tak boleh tarik, tak boleh lipat. Okay. Ada satu cangkuk dekat sini. Dan masukkan. Wow. Korang tengok, boleh bentang tilam. Boleh duduk kat sini, parking dekat tepi pantai sambil tengok pemandangan indah. Korang jangan nak terkesan sangat lah. Saya tahu korang mesti sakit hati kan, sebab korang tak boleh keluar. Mesti korang terbayangkan macam mana best ni kalau dapat pergi vacation, dapat pergi tengok pantai sekarang ni kan. Apa kata kita bayangkan sekarang kita kat tepi pantai kan. Wah, dengan girlfriend korang. Sayang, tengok tu, cantik kan pemandangan tu. Ada satu lagi parts yang paling best, iaitu bahagian seat bahagian depan sekali. Korang kata kejut gila sebab kereta ni dia punya fungsi, dia punya button, dia punya laci dia endless. Banyak gila. Jom. So ini adalah dia punya seat bahagian depan sekali, driver side. Dan kalau korang tengok sini, dia punya door pocket dia boleh letakkan at least 3 botol air kecil. Sini ada memory seat. Dan kemudian ada satu kompartmen kecil ke sini, push start button. Dan ada satu, actually benda ni adalah, wow, cup holder. Sangat solid benda ni, korang boleh rasa. Ini adalah view daripada segi dia punya dalaman Toyota Velfire 2018. Besar gila dia punya dashboard dia. Saya tak pernah nampak dashboard yang sepanjang macam ini. Luas gila. Even kalau korang terlepas satu barang kat sana, memang korang susah gila nak ambil. Sebagai contoh, if let's say saya terlepas barang kat hujung sana, wow. So sekarang saya nak ambil, macam saya nak ambil ni. Oh help. Dapat. So kenapa dia punya dashboard dia panjang gila, jauh gila? Ingat tak tadi saya ada ceritakan dia punya hood depan tu terlalu pendek untuk enjin 2.5 liter. So sebenarnya dia posisikan enjin tu termasuk ke bahagian dalam, dan dekat bawah dashboard ni sebenarnya adalah dia punya posisi enjin dia. Pandai juga, clever juga Toyota, dia pandai makan ruang. Dia nakkan cermin yang slope macam tu, jadi enjin tu daripada depan tak cukup ruang, dia termasuk sampai ke bahagian dalam kereta ni. Dan yang bestnya, kereta ni korang memang takkan habis explore sebab banyak gila dia punya kompartmen laci tersembunyi. Salah satunya korang tengok sini, korang boleh buka daripada sini. Okay, magic ataupun sini. Biasanya armrest ni akan buka macam ni, tapi dia buka sisi, sama ada passenger nak buka ataupun driver yang buka. Dekat sini ada power switch boss button lah macam X70 tu, yang mana driver ataupun orang belakang ni dia boleh control seat bahagian sini. Ini bagus kalau korang ada anak kecil duduk sebelah, tak payah korang nak turun keluar, adjust sebelah sana. Skrin ni adalah memang datang daripada Japan. Ini mungkin lebih kurang dalam 12 inci 10 inci macam tu, tapi dia adalah bahasa Japan, korang tak boleh baca, tapi macam saya faham lah. Watashi samakuro haraza samada kuzuni. Hype. Dia ada dual climate control aircon, boleh adjust sebelah sana nak sejuk, sebelah sini nak panas, tak ada masalah. Sini ada satu lagi kompartmen. Wow, bahagian dalam ni ada cup holder. Kereta ni ada ventilation seat, korang boleh set nak panaskan seat ni. Nampak tak ada lubang-lubang ni? Ini adalah udara boleh keluar, sama ada korang nak set pergi ke sejuk ataupun pergi ke panas lah, untuk seat sebelah sini dan seat sebelah passenger sana. Handbrake tak ada, dia pakai electric parking brake, auto hold, traction control dengan eco mode. Satu lagi dekat sebelah sini pun ada macam Activa, peti ais. Wow, boleh sejukkan air kat sini.
Daripada segi dia punya meter cluster, dia pun macam-macam fungsi yang ada dekat sini. Everything tentang mileage korang, minyak, dengan dia ada juga fungsi-fungsi keselamatan macam LKA. Kalau korang tengok dia punya mileage dia 4180 tahun 2018. Boleh percaya ke? Adakah dia orang adjust balik mileage kereta yang dah berapa tahun? Tapi sebenarnya betul, sebab biasa kalau kita beli kereta recon ni, kita akan dapat satu report daripada Jepun. Dekat sini dia tulis waktu kereta ni diambil mileage dia 3961. Oh, bermaksud dekat Jepun orang memang tak pakai kereta Waktu saya ke Jepun dulu, kebanyakan orang jalan pun tak jam, walaupun dekat Tokyo pun tak crucial macam dekat sini, sebab dia orang lebih banyak menggunakan pengangkutan awam. Sebab pengangkutan awam dekat Jepun efisien. Nak kereta yang sebesar macam gini, mungkin dia orang gunakan untuk business ataupun family use, untuk jalan jauh-jauh saja. Atas ada sunglass holder, boleh buka pintu, boleh tutup pintu. Saya boleh kontrol pintu belakang ni daripada button driver side saja. Dia ada digital rear view mirror. Kadang-kadang cermin ni kita boleh nampak, tapi bila dah ramai orang, kepala semua menghalang, kepala besar-besar, so tekan ni, korang boleh nampak view bahagian belakang. Wow. So macam mana? Nak test drive tak kereta ni? Rasanya tak payah kot, sebab kereta ni tak ada apa yang specialnya pun in term of dia punya driving. Tapi tak apalah, saya payung juga korang, kita test drive kereta ni. Actually kereta ni datangkan dengan enjin 2.5 liter, 2.5 liter. Agak besar enjin dia, tapi considerkan dengan dia punya body besar macam ni, berat gila. Saya anggarkan lebih kurang 1.8 ke 2 tan macam tu dia punya berat, menjadikan kereta ni sebenarnya tak adalah sekuat mana pun, biasa saja. Macam sekarang ni kita naik bukit, kalau korang boleh tengok, bagi saya dia tak berapa perform. Bagi saya performance dia biasa. In term of dia punya acceleration, kalau saya tekan, okey, dia pergi, tak ada masalah. Tapi dia tak adalah feeling macam korang bawa, macam sebelum ni saya pernah bawa Hyundai Starex, yang mana kalau kita tekan aja kereta tu, terus dia meluncur, terus korang akan terasa dia punya pergi kan. Untuk Velfire Alphard ni tak ada, dia tak ada feeling yang macam tu. Dan kereta ni sebenarnya didatangkan dengan petrol engine. So jangan pula korang bawa kereta ni korang pergi isi minyak diesel tak boleh, sebab kereta ni petrol engine. Dan daripada segi dia punya handling kereta ni pun bagi saya dah lah besar bagak macam gini kan, tak begitu baik. Kalau pertama kali korang bawa kereta ni, korang akan rasa gayat gila, sebab kereta ni sit higher than ground, and then dia besar. Lepas tu handling dia buatkan korang rasa tak confident sangat-sangat. Dan ini merupakan antara salah satu kereta paling sampan saya pernah bawa. Yap, memang handling dia bagi saya biasa-biasa gila. Tapi at the end of the day, ini bukanlah driving car, ini adalah passenger car, yang mana keseronokan naik kereta ni bukanlah dekat sini, tapi dekat belakang sana, yang betul-betul buatkan orang enjoy. Speaking of passenger enjoy, ride kereta ni tadi handling dia macam gini, tapi ride kereta ni saya boleh katakan macam gini. Ini adalah salah satu kereta yang paling comfort sekali. Of course, nama pun Velfire Alphard, memang selesa. Korang tak rasa langsung hayunan, ataupun korang tak rasa langsung getaran dekat atas jalan raya ni. Memang kalau korang long distance, memang sangat-sangat sesuai kereta ni. Tak sempat nak check in hotel ke, ada perjalanan yang penting, business trip ke atau sebagainya, memang just boleh berkampung saja dalam Velfire ni. So persoalannya, adakah berbaloi kalau korang ada bajet untuk korang beli kereta ni? Adakah berbaloi? So harga kereta ni adalah dalam lingkungan 270k hingga ke 350k. Dah boleh dapat Mustang GT 5.0 tu boleh dapat. Tapi itu adalah untuk model yang baru-baru juga, 2018-2019. Mungkin korang boleh dapat jauh lagi murah daripada tu kalau korang beli yang terpakai, ataupun korang beli model yang lama sikit daripada tu. Pun tak banyak juga beza dia, tak banyak kurang fungsi-fungsi dia, memang okey. Apapun, thank you Wong sebab pinjamkan aku unit Velfire ni, so aku boleh review dan kongsikan pada semua para viewer. Dan kalau korang nak miliki kereta ni, atau mana-mana model kereta mampu milik di bawah harga RM50,000, korang call nombor Wong dekat bawah ni. Tak kira Toyota, Honda, Proton, Volkswagen, Mazda, Nissan, Pro 2, apa pun, semua ada dekat kedai dia.
So adakah berbaloi kalau korang nak beli kereta ni? Pada saya, kalau korang ada bajet, memang tak ada pilihan lain lah selain daripada Alphard Vellfire ni. Mungkin pilihan lain pun antaranya adalah Maxus pun korang boleh dapatkan juga. Tapi kalau korang nak kereta yang betul-betul confident, Japanese car, especially Toyota, memang dua ni lah, antara Alphard ataupun Vellfire. Bagi saya, kalau saya lebih sukakan Vellfire sebab saya adalah jiwa muda. Actually benda yang sama, cuma Alphard bentuk dia nampak lebih luxury, Vellfire nampak lebih sporty. So hopefully segala informasi dalam video ni dapat bagi inspirasi pada korang. Mana tahu korang ada rezeki satu hari nanti untuk kita sama-sama miliki Toyota Vellfire ataupun Toyota Alphard ni. So terima kasih kepada korang semua yang tengok video ni sampai habis. Pada yang dah subscribe channel ni, jangan kacau lagi button tu, biarkan grey saja, jangan tekan-tekan lagi. Dan pada korang yang belum subscribe channel ni lagi, yang masih merah lagi button subscribe tu, considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. So terima kasih. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi, fight, conquer. This is my dream bungalow. Oh, what a perfect